minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Madinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari dah masuk 27 Syaban ya. Betul? 27 Syaban, dah tak lama dah, insya-Allah. Doa-doa semoga Allahumma barik lana fi Syaban wa baligh Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Sikit yang lagi kita ni minta Allah panjangkan umur, sihat tubuh badan kita supaya kita boleh ibadah dalam bulan Ramadan. Sambutlah Ramadan ni sesungguhnya ya. Ramadan ni sambut betul-betul. Sambut macam mana? Bukan sambut lampu lelak-lelak tu lah. Sambut dengan amal ibadah kita. Ya. Sambut dengan sedekah jariah kita. Sambut dengan doa-doa rahsia kita kepada kawan-kawan kita. Keliling kita ramai kawan-kawan yang tak sihat ya. Duduk dalam ICU, kawan saya ada tak habis-habis ulang-ulang Mazlan ya. Masuk ward biasa, masuk ICU. Masih lagi ada kat ICU tu. Tapi semalam saya WhatsApp sikit sihat dah. InsyaAllah. Makcik-makcik kat belakang pakai tudung nanti nampak ni kita. Itulah dia. Sambut bulan Ramadan ni dengan amal ibadah kita insyaAllah. Dengan amal ibadah. Bagi luar biasa lah. Bagi luar biasa tapi janganlah sampai kita jadi hamba Ramadan. Maksud hamba Ramadan ni apa? Ramadannya kita sibuk. Habis Ramadan dah. Besok Ramadan ni alhamdulillah ramai lebih semangat. Jemaah subuh ramai. Lebih ramai pada biasa. Kalau masjid biasa 2 saf, 2 saf setengah, 3 saf. Ramadan ni dapatlah 4 saf. Biasanya begitulah. Tapi luar Ramadan dah hilang dah balik. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung bahagian nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semalam saya dengar syarah daripada Dr. Basik. Macam biasalah ya, saya punya sumber rujukan selain daripada baca ringkasan ni, Al-Quran Amazing, saya baca tafsir Ibn Katsir dan saya dengar syarah Dr. Basik, tafsir Pimpinan Rahman. Mukadimah kepada syarah ayat-ayat ni, dia bawa satu tesis PhD tebal. Ustaz tu daripada Jordan. Orang Malaysia ni buat tesis PhD dia di Jordan, doktor ni, berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah pertontonkan dalam surah An-Nahl. Bincang pasal nikmatnya, boleh buat tesis kedoktoran PhD ya. Bolehlah Nurul lepas ni buat PhD ya. Satu surah ya Nurul. Macam ni tebal. Ustaz kata kalau kita bincang PhD ni tak habislah surah kita punya tafsir kan. Satu bab yang dia ambil perbincangan nikmat-nikmat daripada surah An-Nahl. Sebab itulah antara satu lagi nama yang kita kongsi semalam ialah An-Ni'am. Ni'am tu nikmat ya. Nikmat tu antara ulama kata Dr. Basik, ada beberapa ulama salafus soleh memanggil juga surah An-Nahl ni sebagai nikmat ya. Hari ini akan dimulakanlah dengan pelbagai nikmat ya. Pelbagai nikmat. Kalau kita belajar dulu orang putih punya prinsipal dia panggil Maslow hierarchy of needs ya. Maslow lah. Keperluan utamanya makan minum, pakaian, keselamatan rumah, keluarga, baru dia turun. Apa lebih penting bukan? Apa penting? Hari ini Allah akan pertontonkan kepada kita keperluan di dalam pelbagai perkara, nikmat-nikmat yang pelbagai itu. Ya. Bermula semalam kita dah bincang bab nikmat pertama ialah nikmat yang Allah turunkan kepada kita dalam bentuk haiwan ternakan. Nikmat ni dibahagi kepada 2. Orang yang pandai bahasa dia tahu ya. Saya tak pandai. Saya ni macam burung kakak tua je lah. Menceritakan balik apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Nikmat ni 2, hissi dan maknawi. Dan tafsir Ibn Katsir pun ada jelas sedikit. Taklah panjang lebar, tapi nikmat ni ada nikmat yang kita boleh rasa, kita boleh pegang, kita boleh dakap, kita boleh nikmati dalam bentuk fizikal. Nikmat makan, minum, sejuk, panas, hujan, air, matahari, itu nikmat-nikmat yang kita boleh rasa. Selimut, ini Allah cerita pada kita. Nikmat yang boleh ambil daripada haiwan. Kalau ustaz-ustaz panggil hayawan. Hayawan bahasa Arab dulu. Bahasa Arab. Hayawan. Jadi itu nikmat kita boleh rasa, hissi ya. Ada nikmat lagi besar dipanggil nikmat maknawi. Pertamanya roh yang ditiupkan kepada kita. Tak ada roh, tak ada apalah. Bangkai ya tinggal. Kemudian nikmat lagi besar ialah nikmat Islam. Ya.
Nikmat suka, duka, kasih sayang itu tak apa rasa. Tapi dirasa dengan rohani kita kan. Dalam hati. Hati kat mana pun kita tak tahu. Ada pun hati yang sakit ni, yang kadang-kadang ada lemak dalam hati lah, ada apalah. Itu hati, bukan hati tu yang merasa. Apa yang rasa pun kita tak tahu. Itu nikmat maknawi. Nikmat tu sebenarnya lagi besar daripada nikmat-nikmat hissi. Wallahualam. Kita tonton satu persatu, tak banyak sangat syarahan yang perkara yang memerlukan syarahan istimewa lah. Dalam Ibnu Katsir pun tak banyak, cuma nak kongsi 1-2 fiqh sikit sebanyaklah kalau sempat, insya-Allah. Silakan adik, siapa yang baca ini? Kongsi-kongsi dengan keluarga dulu kat ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan ia mengangkut bebananmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup pergi, kecuali dengan bersusah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keldai untuk kamu tunggang serta sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Bagal adalah kacukan kuda dengan keldai. Dan Allah berhak menunjukkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia kehendaki, tentu ditunjukinya kamu semua ke jalan yang benar.
Dialah yang telah menurunkan air, yakni hujan dari langit untukmu. Sebahagiannya kamu jadikan minuman dan sebahagiannya untuk menyuburkan tumbuhan di mana kamu mengembala ternakanmu. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan setiap jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan dia mengaturkan malam dan siang, matahari serta bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memahami. Dan dia juga mengatur apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan pelbagai jenis warnanya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pengajaran. Dan dialah yang memudahkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yakni ikan daripadanya. Dan daripada lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar pada permukaannya dan agar kamu mencari kebahagiaan kurniaannya dan semoga kamu bersyukur. Tafsir Jalalain. Wa huwa allazi sahharal bahr, dan dialah yang menundukkan lautan, iaitu dia telah membuatnya jinak sehingga dapat dinaiki dan diselami. Litakulu minhu lahman tariya, agar kamu dapat memakan daripadanya daging ikan yang segar. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kamu mengeluarkan daripada lautan itu perhiasan berupa mutiara dan marjan yang kamu pakai. Wa tara, dan kamu menyaksikan al-fulk, perahu-perahu, mawakhira fih, laju di atas air, membelok ombak, laju di depan atau ke belakang hanya ditiup oleh satu arah angin. Walitabtahu, lafaz ini diatafkan kepada lafaz litakulu, artinya supaya kamu mencari keuntungan, min fadlih, daripada kurnia Allah SWT melalui perniagaan, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT atas kurnia itu. Tafsir Ibnu Katsir. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yakni ikan daripadanya. Dan daripada lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya agar kamu mencari sebahagian kurnianya dan agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 14. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang laut yang luas dan ombak yang dia tundukkan serta memudahkan berlayar padanya sebagai anugerah bagi seluruh hambanya. Dan dia yang telah menciptakan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar, menghalalkan bagi hambanya untuk memakannya, baik didapati dalam keadaan hidup ataupun sudah jadi bangkai ketika tidak ihram atau sedang ihram. Allah menjadikan di dalamnya mutiara-mutiara yang pelbagai perhiasan yang berharga dan memberikan kemudahan bagi hamba untuk mengeluarkan perhiasan tersebut daripada tempatnya untuk mereka pakai, serta menundukkan laut agar dapat mengangkut kapal yang membelah jalan yang dilaluinya. Yang lain mengatakan bahawa makna mawakhir itu adalah membelakangi arah angin. Kedua tafsiran itu benar mengikut pendapat lainnya, iaitu bahagian depan kapal yang binaannya tinggi. Begitulah cara membuat kapal yang telah ditunjukkan Allah kepada hambanya melalui wasilah nenek moyang mereka, Nabi Nuh AS, orang yang pertama yang membuat bahtera, kemudian turun-temurun kepada anak cucunya. Mereka menaiki kapal dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, serta dari satu pulau ke pulau yang lainnya bagi memudahkan pengangkutan mereka. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan agar kamu mencari sebahagian kurnianya dan agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 14, iaitu daripada nikmat dan kebaikannya. Kemudian Allah SWT menerangkan tentang bumi dan gunung ganang yang menjulang tinggi serta kukuh. Gunung ganang itu ditancapkan di bumi agar bumi itu tidak bergoncang. Maksudnya tidak menggoncangkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi dengan tertanamnya gunung ganang itu. Kerana jika bumi terus bergoncang maka kehidupan manusia tak akan tenang. Di surah lain Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan dia pancangkan gunung ganang dengan teguh. Surah An-Nazi'at ayat 32. Ibnu Katsir Tafsirul Quran min Azimi. Alhamdulillah. Nanti sebelum sambung sikit lagi Riyadhus Shalihin dan beberapa hadis. Hari ini kita akan jumpa hadis yang riwayatnya Tamim Ad-Dahri. Siapa pernah dengar Tamim Ad-Dahri ini? Sahabat yang menurut Islam
lewat sikit, tapi dialah yang dikatakan dalam pada hadis Sahih Muslim tu berkenaan dengan perihal Dajjal, dialah yang jumpa Dajjal tu. Wallahu alam. Ini kita, kalau kita bilang lah banyak nikmat-nikmat, ni'am ni, nikmat-nikmat yang Allah dah bagi tahu pada kita, bermula pada ayat 5, dikurniakan nikmat daripada hayawan, pelbagai haiwan yang ini Allah dah maklumkan bukan saja nikmat daripada mengambil manfaat daripada fizikal haiwan, boleh tunggang, boleh angkat barang, boleh makan, boleh ambil susu, kulit boleh guna untuk pelbagai, boleh dijadikan hiasan. Haiwan-haiwan juga diberikan nikmat maknawi, iaitu kepada kita, itu nikmat gembira, seronoknya kita dalam mana kita menguruskan haiwan kita. Diumpamakan, seumpama gembiranya kamu ketika kamu pemandangan yang indah kepadamu ketika kamu membawanya kembali ke kandang, serta ketika kamu melepaskannya ke padang penggembalaan. Orang yang tak bela haiwan dia tak merasa lah, kan? Siapa bela, tak kira lah, ada apa ni, peliharaan kat rumah, kucing ke, ikan ke, kura-kura ke, burung ke, mesti dapat nikmat gembira dengan kita main-main dengan binatang kita tu, kan. Nak pula kucing, anjing dan sebagainya, kan, dapat nikmat. Begitulah juga haiwan ni diberikan nikmat maknawiyah kepada kita, macam-macam lagi lah. Kemudian diberi nikmat dalam bentuk apa? Bentuk dan Allah berhak menunjukkan jalan yang lurus, ini agama. Kemudian diturunkan air hujan, nikmat dalam bentuk air hujan pula Allah turun. Menumbuhkan untukmu tanam-tanaman, buah-buahan pula Allah bagi tahu, zaitun, kurma, anggur, setiap jenis buah-buahan. Sebelum ni kita dah jumpa ayat Allah kata, takkah engkau lihat daripada tanah tandus yang sama aku turunkan hujan, kemudian aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada air siraman air yang sama, pokok yang sama, keluar buah-buahan yang pelbagai rasa, pelbagai rupa. Itu dah pun keajaiban. Pokok yang sama, baja yang sama, air yang sama, buah lain-lain. Mempelam yang ini rasa lain, mempelam ranting ni rasa lain. Macam tu, ya. Kemudian Allah turunkan nikmat lagi dalam bentuk malam dan siang, matahari dan bulan. Itu nikmat-nikmat yang datang daripada alam cakrawala itu sendiri. Dan Allah mengaturkan, menciptakan untukmu bumi dengan pelbagai jenis warnanya, keajaiban dalam ciptaan yang dinamakan makhluk nama bumi pula. Dan diakhiri yang ini yang dibacakan oleh dipilih oleh penerbit hari ini, tafsir Ibn Katsir yang Nurul baca tu bab perihal lautan. Macam-macam nikmat, macam-macam nikmat. Daripada nikmat-nikmat ni pun sebenarnya tak terbayar dah kita, tak terbayar dah kita akan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Sikit lagi nak kongsi satu hadis saja. Fiqah kecil je lah. Fiqah ni mungkin kita tak amal lah di Malaysia ni sebab tak ada benda-benda ni. Tak ada benda ni. Fiqah bab ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat 8. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal. Bagal tu kacukan kuda dengan kaldai. Kuda kacuk dengan kaldai dapat bagal. Bagal ni banyak guna untuk angkat barang. Dia lagi kuat. Dia kecil tapi dia kuat. Dari segi saiz dia kuat. Dan keadaan untuk kamu tunggang serta pelbagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui dari segi fiqahnya. Kuda boleh makan walaupun peliharaan. Liar boleh makan, yang bela pun boleh makan, tu kuda. Walaupun ada hadis, daripada zahir hadis tu ada tak saya ni, Allahumma salli ala Muhammad, ada sebuah hadis riwayatkan daripada Miqdam bin Mad Yaqrab dan beberapa sahabat-sahabat lain, ramai lah ni, Khalid, Al-Walid dan sebagainya, pada peristiwa perang Khaybar. Pada ketika itu orang pun gegas-gegaslah nak rampas kebun Yahudi. Lalu Rasulullah SAW menyuruhku memanggil solat. Rasulullah panggil, azankan solat dulu. Lepas tu Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, hai orang-orang, sesungguhnya kalian telah tergesa-gesa untuk mengambil kebun orang Yahudi. Ingatlah, tidak halal hartanya orang yang hidup di bawah perjanjian kecuali dengan hak. Ini bab fiqah, bab masa perang tu, ya, ghanimah dan sebagainya. Itu perbincangan lain lah tu. Yang kita nak kongsi, dan haram atas kalian daging keledai jinak. Inilah fiqah dia ni. Haram bagi kalian daging keledai jinak, kuda jinak dan bagal jinak, dan setiap binatang-binatang yang memiliki taring dan jenis binatang buas, dan setiap binatang yang memiliki kuku pencakar dari jenis burung. Ini fiqah bab halal haram binatang, ya. Yang khususnya kat sini ada disebutkan
haram makan kedai jinak, kuda jinak dan bagal jinak. Tapi daripada hadis-hadis lain, ulama rumuskan bahawa bagal dengan kedai dia yang tak boleh makan. Kuda daripada sandaran hadis lain banyak lagi, Rasulullah SAW makan kuda. Memang makan. Jadi kuda tak ada masalah lah. Kalau kat pekan tu ada kuda polo yang dah uzur tu orang sembelih bagi, makanlah. Kalau dapat saya tak pernah lah makan kuda. Tapi kedai jinak dan juga bagal jinak memang tak boleh makan. Kalau perbincangan fiqh ni ada pelbagai lah. Antaranya dikatakan haiwan macam tu dia duduk melata di kalangan manusia, dia makan kotor-kotor, dia makan sampah, makanan-makanan yang orang tak habis tu kan, kumpul-kumpul bagi dia makan, wallahualam. Tetapi yang liar, kedai liar ni macam kuda belang lah. Kedai liar apa semua tu boleh makan, tak ada masalah. Sikit je fiqh bab dalam surat ni lah kalau nak kongsi-kongsi. Tapi saya kata fiqh ni kita tak pakai lah kot sebab kita tak ada kedai. Malaysia tak ada kedai, barat apatah lagi. Kuda pun payah-payah. Orang tertentu je bela kuda. Wallahualam. Tapi kalau siapa pergi Mesir dan sebagainya, ada lagi tengah bandar. Kereta kuda kecil-kecil bawa barang ni, kedai dan sebagainya. Baik, insyaAllah. Sambung Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin daripada Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutuskan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyahnya. Lalu Abu Ubaidah datang dengan membawa harta daripada Bahrain. Kaum Ansar pun mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Lalu mereka solat subuh bersama Rasulullah SAW. Setelah solat, baginda mahu pergi, namun mereka menghadang baginda. Rasulullah tersenyum saat melihat mereka. Setelah itu baginda bersabda, "Aku sangka kamu semua mendengar bahawa Abu Ubaidah datang membawa sesuatu." Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Bergembiralah dan berharaplah terhadap sesuatu yang dapat memudahkanmu. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan padamu, tapi aku takut dunia dibentangkan untukmu seperti halnya dibentangkan pada orang sebelummu. Lalu kamu berlumba-lumba meraihnya sebagaimana mereka berlumba-lumba. Lalu dunia itu membinasakanmu seperti halnya mereka binasa." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Negara Bahrain terletak di antara Basrah dan Hajar. Dinamakan Bahrain dua lautan kerana berkumpulnya laut tawar dan masin di negara itu. Sesungguhnya air tawar itu berada di bawah laut. Maka apabila pemisah di antara kedudukannya itu dipisahkan, nescaya akan memancar air tawar dan naik ke permukaan. Hadis Nabawi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Tamim Ad-Dari bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang perjalanan di laut. Tamim waktu itu merupakan saudagar besar di laut. Maka ia, yakni Umar, menyuruhnya untuk mengqasar solat. Allah SWT berfirman, "Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan." Surah Yunus ayat 22. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis kursi diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata daripada Rasulullah SAW, baginda menyampaikan firman Allah SWT yang berbunyi, "Hai hamba-hambaku, seandainya semua orang yang terdahulu dan orang yang datang selepasnya, kemudian semua golongan jin dan golongan manusia berdiri di atas bukit untuk memohon sesuatu kepadaku, kemudian masing-masing mendapatkan permintaannya yang disampaikan, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan yang ada di sisiku, melainkan perbandingan hanya seperti perumpamaan benang yang menyerap air ketika benang itu dimasukkan ke dalam lautan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini disampaikan dengan ringkasan Sahih Muslim. Okay, Alhamdulillah tamat untuk topik pada hari ini, yang mana topik yang telah dipilih oleh penerbit tadi adalah berkaitan dengan berkat lautan, iaitu apakah manfaat-manfaat yang Allah datangkan daripada lautan. Walaupun terdapat juga disampaikan berkenaan dengan beberapa manfaat-manfaat lain, tetapi kita kita memfokuskan kepada apa yang kita dapat daripada lautan yang Allah ciptakan kepada kita. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi pada hari esok untuk kita sambung kepada topik seterusnya, iaitu Allah SWT menciptakan gunung dan sungai pula.
Okey, kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wa syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.